Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mama, apa khabar? Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita dalam segmen apa ni? Hari ni kita nak berkongsi lah. Kita ni selepas Covid dah lama nak merancang untuk bercuti keluar negara lah. Dah lama Sudah pun lah. 3-4 tahun kita hold. So kali ini kita dah berjaya. Ada rezeki kita. Kita rezeki anak-anak sampai berjaya untuk pergi travel lah. Kita punya plan ialah ke London, sampingannya ke Istanbul dan juga ke Stockholm, Sweden. So dalam video ni kita nak kongsi lah kan. Ramai orang dah tahu kan, mungkin ada juga yang tak tahu. Cara kami yang lebih kepada maksima tapi travel secara yang agak maksima tapi belanja yang seminima yang boleh. Mana ada lain untuk murah, kita try tempat murah. So okey so nanti kita akan sharekan persiapan kita sebelum kita pergi, sebelum kita merancang, daripada beli tiket, daripada proses dokumen dan tempahan-tempahan dan juga perjalanan kita sampai ke tempat destinasi. InsyaAllah harap kita berdoa travel kita ini dipermudahkan dan selesai tanpa ada sebarang masalah lah. Okey, proses pertama tentulah pasport Tapi kita hari tu ada masalah kan. Masalah apa kita punya pasport lama tak jumpa Lepas tu kita ingatkan macam dulu pasport boleh buat walk in kan. Walk in siap sejam. Tapi baru kita tahu untuk tahun ni kita kena online buat pasport secara online. Jadi bila online tu Bagi masa 3 hari dia cakap nak siapkan pasport kita lu salah faham. Kita ingat bila nak tempah tiket kena ada pasport kan. So jadi kita kelam kabut bawa pasport bila pasal tak pernah check kan. Bila kita check baru kita tahu tak perlu pasport number, boleh booking dulu. Tiket tu tak perlu nak ada pasport baru. Jadi untuk semua orang untuk buat masa sekarang ni tahun 2023, siapa nak buat pasport kena 3 hari dan juga pasport lama kena ada. Itulah kita punya masalah tu kan. Pasport lama tak jumpa pasal kita last pergi trip keluarga tu ke London dan Paris tahun 2018 ke. Jadi tak tahu mana kita letak. Lepas tu suap beranak-anak pun hilang kan. Sebab rushing kan. Jadi suap beranak pun hilang. Memang lepasan masa tu tiket yang ada tu tengah murah. Jadi kita takut lambat nanti tiket tu akan naik harga. Bila dapat murah tu pasport pula hilang. So pengajarannya kena ada dulu pasport sebelum kita buat tempahan. Ataupun tempah dulu lah tapi kena ingat pasport lama jangan dibuang, simpan pasal itu dokumen rasmi kerajaan dan juga suap beranak yang kena ada lah. Okay, ini proses mencari pasport. Daripada kemas jadi berselerak store-store. Ada 2 store kat rumah ni. Kita pun bila nak cari time tu lah tak jumpa. Kalau tak cari jumpa. Suap beranak tu pasal ada pergi border itu dan juga daftar masuk sekolah. Ada terasing beberapa suap beranak untuk daftar sekolah daripada main storage. Pengajarannya dah balik travel mana-mana letak stok. Memang pasport ni memang letak setempat. Ada memang setempat tapi lah bila ada saya pergi berasingan kadang-kadang ada pergi overseas jadi next time kena beringat. Okey, dah ada tu pasport tu. Kami beli tiket dulu-dulu pun lah. Saya pun baca daripada blog lah. Saya gunakan website kayak.com. Ada Skyscanner pun boleh. So kayak.com ni siapa yang tak tahulah, yang dah tahu dah biasalah. Kayak.com ni dia macam Agoda lah. Dia akan screen syarikat penerbangan mana yang murah pada hari yang kita choose. Dia ada yang paling murah, yang paling cepat, yang paling baik. Dia akan bagi suggestion lah untuk kita. So kita pilih kesesuaian murah, kita boleh grab, boleh terus kita proceed lah. Tapi kena ingat bila kita tengok dalam kayak tu, kita jangan beli terus dekat kayak tu. Takut ada scammer.
jangan beli ikut apps yang ada pada kayak tu. So kita cuma nak tahu syarikat penerbangan mana yang murah pada tarikh tu, dan kita kena buka pada syarikat penerbangan yang kita nak beli tu. Jangan terus direct kita ambil daripada kayak tu, terus booking kat situ. No, Dia ada trip.com lah, apa benda tu kan. Terminal apalah tu, gate1.com. Itu saya takut pasal bila kita book tu pasal dia third party, nanti tak tahulah kita dapat booking tiket. Kalau kita terus kepada airline punya website, kita akan dapat terus dia punya booking number tu. Memang settle lah, bayar dan settle. Okey, tip dia untuk kita beli tu, kita kena letak dalam incognito mode ni. Orang kata lah pasal incognito mode ni, dia macam dia tidak akan simpan sejarah searching kita. Kalau kita selalu kita, mungkin lah bila airline ni, dia tahu kita dah tengok tiket tu, harga dia tak turun-turun. So kita cuba ni kita incognito, maksudnya kalau lepas kita tengok dia kata macam dia tak tahulah. So ni kayak.com, kita letak tarikh. Macam contoh ni dululah 14.3. So kita akan tengok. Okey macam ni dia kata yang paling murah ni lah. Dia kata advice dia boleh beli. Kalau macam ni mahal lah. So macam hari tu pun kita tengok harga siang tu memang harga per person tu 47, 43 je lah kan. Tapi kita alhamdulillah dapat malam tu dapat 27. So kalau ni kita nampak ni Qatar. So kita kena buka Qatar Airways. Jangan pakai yang dia bagi ni. Kena pakai Qatar Airways. Kalau tak dia bagi yang ni, takut benda ni kita tak dapat terus tiket. Kita bukan beli dengan syarikat tu sendiri. Kita beli dengan third party lah. Macam ni kiwi.com. So jangan beli macam ni ni semua tak boleh pakai kat ni. Memang murah tapi kita pakai yang syarikat dia sendiri. So untuk trip ni kita memang susah payah lah pengalaman ni. Kita mula-mula nampak harga dia 2,400. Lepas tu bukan 3,200, 3,400. 3,000 lebih. Jadi kita choose sehari sebelum tarikh yang kita rancang nak pergi tu, tiba-tiba saya nampak tiket dia masa tu 2,700. So saya pun nak grab lah. Saya pun jumpa isteri, bincang dengan anak-anak, sekolah, cuti semua. Bila nak beli tu, waktu maghrib tu masih lagi 2,007. Lepas saya solat maghrib tu, bila saya buka, harga dia tiba-tiba naik pada 3,400. So tip di sini, bila kita nak booking pakai kayak tu, ni orang cakap lah, kita kena letak dalam incognito mode. Supaya dia macam tak tahu yang kita tengah cari tiket tu lah. Kalau kita pakai website biasa tu, dia macam tahu kita tengah tengok pada tarikh tu, harga dia tak akan turun. Saya punya pengalaman lah, tak tahulah jadi tak jadi. So kita buat incognito mode tu, yang gelap tu, supaya macam dia tak ada kesan sejarah kita punya search yang sebelum tu. So kita pakai incognito mode. So isyak tu naik harga. So saya dapat Turki Airline lah, masa tu Turki Airline murah. So saya cuba balik pukul 12, masih tak turun. Kita tunggu pukul 2 pagi je kan. Sampai 2 pagi kita dah panik dah. Macam mana 2 pagi tu macam tak drop kan. Tiba-tiba pukul 2 pagi dia turun banyak kan. Dia turun banyak sampai 2,400 seorang. Tapi tapi seorang tapi masa tu tersilap umur untuk anak kita yang nombor 3 tu. Bila kita terpaksa masuk umur yang lain, naik balik harga kepada 2,900 ke 3,400. Saya tunggu balik, lagi setengah jam dia turun balik ke 2,700. So walaupun kita dah rugi 400 itu, daripada tak malam tu 2,400 kan 300. Dekat 2,000 lah kita rugi, kita 8 orang kan. Kita pergi 8 orang, tapi gamble lah pasal saya rasa nak turun-turun, takut tak turun-turun. So kita berjaya beli Turki Airline. So pukul 2 pagi, setelah kita gunakan kayak tadi kan, kayak.com, harga berubah-ubah dalam masa 2 jam. Pukul 2 pagi kita dapat harga yang okey lah. Cuma kita dah beza 300 daripada asal. Patut kita murah lagi 300, tapi tak apalah. Tak berani nak tunggu. Tak berani nak gamble lah. So kita pergi Turki 14 bulan.
Sehingga hari Turki kita dapat ada Turkish complimentary, boleh jalan-jalan sekejap di Istanbul. 2 hari juga Tak, masa pergi tak ada 2 hari lah, duduk jalan sekejap. Balik tu kita minta ekstra 2 hari supaya kita boleh dapat free hotel untuk tidur di Turki semalam. Dapatlah anak-anak merasa Turki even So okay kita lah. dah rasa. So kita nak ke London. Tapi alhamdulillah kita dapat. At least kita dapat juga bagi Ni. anak-anak merasa stay dekat Turki. Sebab kita dah rasa dah kita dah pergi Turki So hari ni tu. mama ambil ni, nombor ni dah ambil kan. So tiket dah issue. Kita pergi 8 orang. Aduh, pukul 2 pagi. Tiket airline dah boleh betul tiket dah change. So sekarang ni saya kena call untuk hotel dan juga untuk tour. Ni lah tour dia. Tour dia akan bawa ke sini lah. Free tour. Untuk hari pertama tu complimentary dia cakap ni. Complimentary lah. Dia akan free of charge. Sementara kita tunggu transit tu, dia akan bawa kita jalan. Okey lah, nanti kita detail kita buat kemudian lah. So at least saya dah order. So Turki Airline ni yang bagusnya, kita punya plan lah, pasal kita dah pergi Turki dulu kan, masa umrah dulu. Tapi anak-anak tak pergi Turki. Kita berdua je masa tu. So anak-anak tak pernah pergi Turki. Kita plan kali ni nak anak-anak merasa Free sampai. lah pergi Turki dan tak perlu bayar. So kita dalam Turki Airline tu, kalau kita transit lebih 6 jam ke 10 jam, dia akan ada di tepi tiket tu, tepi tiket tu dia akan tulis itu tour Istanbul atau Istanbul tour. Maksudnya kita akan dapat free tour ke Istanbul lah. Maksudnya kalau transit tu lebih 6 jam atau 10 jam, kita akan dapat free. Tak tahu lagi, kita tak pergi lagi kan, harap-harap dapat lah. So kalau kita akan stay lebih pada 12 jam, kita akan dapat free hotel. Maksudnya kita akan dibenarkan bermalam di hotel percuma. So untuk tiket kita ni, kita punya plan pergi tu, kita total travel ni daripada Malaysia ke London dalam 25 jam. Maksudnya dekat 10 jam ada transit. Kat situlah kita akan cuba dapatkan travel percuma lah. Dia akan bawa saya tengok dalam YouTube, dia bawa kita jalan-jalan. Dia memang akan sediakan kita hotel. Bukan yang travel siang tu tak ada hotel. Maksudnya dia pergi ke semua tempat-tempat menarik. Dia bagi makan tengah hari. Lepas tu pergi flight pasal 10 jam je kan. Terus untuk sambung travel ke UK lah. So daripada UK besok balik, kita akan travel. Saya ambil tiket yang transit lebih pada 24 jam. So dia kata dia akan bagi kita satu hotel dan juga makan percuma lah. So balik nanti kita akan duduk, pasal kita akan bermalam, dapat hotel percuma, pergi kita dapat travel percuma. Okey, kalau ada ni tour Istanbul di tiket ni, maksudnya kita akan dapat ni complimentary servis jalan. Macam tu lah. Kalau macam ni, kita akan dapat free hotel sebab ada 2 hari. Sudah untung lah kita dapat malam di negara lain. Okey lah. Ini masih part booking lah. Pasal mula-mula yang paling penting kita kena book dulu lah. Semua booking kita book dulu, kemudian baru kita cerita pasal persiapan kita nak pergi. So lepas kami book tu ke London dah settle, flight pun dah settle. So kita pergi selama 2 minggu lah ke London ni. So takkan tak buat apa kan. 2018 dulu kita pergi, tengah-tengah tu kita pergi Paris kan. So ramai yang tak tahu, saya pun tengok dalam YouTube pun tak banyak ada information ni. Dulu kalau nak tahu, masa kita pergi 2018 tu, kita pergi ke Paris tu, kita naik bas tu. Syarikat bas itu UI Bus ke? OUI Bus. Kita masa tu 7 orang, agak murah lah. Dalam RM1,000 Malaysia. So kita boleh order dekat website dia. UI Bus, kita akan naik dekat Central Station dekat London tu. Naik bas.
kami pun tak tahu bas tu ikut jalan mana, mungkin ikut ferry atau mungkin ikut apalah. Saya pun tak, pasal dalam Facebook tak ada, dalam YouTube tak banyak ada information. So bila kita tengok-tengok, bas tu sebenarnya ikut tunnel juga. Ikut, maksudnya dia naik gerabak kereta api, bas masuk dalam gerabak dan masuk dalam terowong bawah tanah. Underground terus sampai Paris. So itu kalau kita pun tak sedar sangat masa pasal kita letih sangat underground kan. sebab penat kan. Kita tengok pagi tu dah sampai dah Paris. Okey, so yang tu kalau siapa-siapa nak pergi Paris lah, itu punya pengalaman dulu. Boleh cuba naik bas. Kalau kita naik yang tunnel punya kereta api bawah tanah tu memang mahal lah kalau per person. Kan beratus-ratus lah. Yang ini kita naik bas tapi masuk tunnel juga, tapi tak ada view lah di dalam gerabak.